Baka, the school teacher, businessman, is the one who engineers. He is the real shadow puppet master, the Dalang, because his father was a shadow puppet master, but he is the real shadow puppet master. And that is, as in one of the scenes, Baka says to Adil, Tanah kita, ada nak beli. Kalau jual lo ni kak, boleh nolong keluarga kita. Keluarga nak apa? Boleh nolong juga. Daripada orang patah, tulis-tulis, duduk gocok di sana agak apa. Tulis patah sia. Masalahnya mu tu. Patah semangat orang. That's what Baka does. It's a different form of violence. Watak deng Semua ni berlaku dengan ada Phantom Menace Tapi macam mana-mana sistem pembunuhan. Memang dia orang akan hantar seorang lagi untuk make sure kerja tu jalan dan orang yang make sure kerja tu jalan lah watak deng ni. Sebab pokoknya payah sangat tu. Kita senang je. Ni macam nak bunuh orang sekapa. Pada kali kubur sendiri. Banyak lubang tu ke? Nak tahu dia nak mati banyak kali. Watak Ilham ni tidak merasa senang hidup tanpa ayah. Jadi dengan keadaannya yang liar dan akhirnya Ilham menjadi seorang pembunuh upahan. Bunga laleh. Kau tak tahu. Kau tak saya tahu. Mu tak dengar kata. Aku tanya, mana dia? Kawan nak. Sifat kemanusiaannya lepas dia membunuh, dia akan cuba merasakan perasaan mengambil nyawa seseorang. As a story, it's about brothers, fathers, relations, violence, corruption, and greed. Ni bukan pasal kelak kita ni. Ni pasal tanah ni. Percaya ke Jolok tu? Jolok tu siapa? Okey lagu tu. Nanti boleh piti sikit. Sekali bergocoh. Tok Dan nak buat piti. How nak bawa dia cakap Kelantan ke nak cakap KL? As an actor kan, cakap Kelantan lah real kot. Kan? Belajar dengan guru bahasa AI dengan Wei memang berbelit lah lidah tu. Bahasa yang sangat cantik tapi susah sangat nak mahir kan. Setengah orang dia boleh translate je tapi dia tak ada lenggok dia tak ada air dia. Ada ni daripada kampung yang pekat. So belajar 3 bulan Kelantan. In particular, in this part of the world, comes from an oral tradition. The Malay language is very rich with kinds of nuances. I knew that this was an important element in the drama to bring out the characters. Muski ni dia kawan kepada Adil, orang miskin, ayah dia lari, tinggalkan keluarga dia, nak sulung. 2 bulan belajar tomoy. Persiapan dia macam persiapan untuk mati. Buat persediaan yang besar sebelum saya buat karakter ni. Session untuk buat fighting choreography, kelas membawa boat. Selama saya hidup ni saya tak pernah buat, iaitu bawa boat. Seronok. Kita ingat macam bawa kereta biasa ni rupanya lain, dia punya stroke dia nak kena lawan air. Bawa boat ni tak adalah senang sangat. Untuk melihat keadaan kami berpeluh, jadi dia ada test tahu minyak, tahu makeup kotor. Din juga ada meminta semua pelakon-pelakonnya untuk berpeluh secara sendiri. Saya memilih cara untuk mengangkat dumbbell saya, membesarkan tangan ni sikit. Director cakap badan tu dia nak tone, look tu memang dia nak sebiji macam peninju tomoy kan. Untuk dapatkan shape saja. Belajar tomoy ni dengan Abang Mazuki, dia mengajar kita tu memang betul-betul untuk pergi naik stage. Dengan disiplinnya, dengan latihannya. Coach ada panggil 2-3 orang pemain tomoy yang betul-betul fighter tomoy yang dah berapa kali naik stage. Jangan Campur dengan kita orang ni, kita orang train sama-sama. blok uppercut. Saya juga menyaksikan sendiri perlawanan Muay Thai ni. Daripada situ pengalaman yang saya tak pernah dapat. Kita nampak sendiri macam mana impact kena tendang, macam mana orang tu jatuh, berdarah semua, koyak sini kena jahit. Kita dapatlah dia punya feel dia macam mana kan. Muay Thai ni satu sukan yang betul-betul tough lah. Sedap juga bawa watak ni. Dia lain daripada yang lain. Nak prepare untuk watak ni memang kena training lah. Chad is a Thai gangster.
that was hired by Muski to come and rescue Aidil. Ekstra-ekstra yang semua ada dalam scene bergaduh ni, semua kaki Muay Thai. Dah biasa naik stage. So memang bila kita bergaduh, kena betul. Mak Seman nama, orang tak tahu tu. Mak Seman Kipas Lanun. Tendang tu, pengsan lah kau. Daripada kecil lagi saya ditanamkan minat untuk menceburi bidang sukan tomoy. Bakri ni bunuh upahan pun betul juga. Kawan Muski pun betul juga. Jatuh apa, memang betul-betul real. Saya suka lagak, ngeri, action stunt. Kita nak audience betul-betul percaya yang dia ni memang pemain tomoy. Director dia tak nak cheat angle macam nampak macam kena tapi sebenarnya tak kena. Dia betul-betul nak contact kan. Betul-betul dia nak real. Yang ini kena. Memang betul-betul kena sepak. Penonton keliling ni walaupun dia orang ni ekstra tapi dia orang punya nak tengok orang bergaduh tu macam betul. Orang belakang masa saya jatuh dekat dengan penonton tu, dia orang tepuk-tepuk, dia cakap bangun. Scene yang last tu yang bergaduh betul tu yang saya rasa satu scene yang saya suka sangat, favourite saya. Satu dengan set dengan kapal dia semua. Sebab saya ni suka main game. So set dia macam aku pernah main game dalam set macam ni, ada buat iat semua kan. Ilham tu mempunyai satu skill bermain lawi. Satu senjata yang seperti kerambit tetapi besar sikit. Saya terpaksa belajar bermain lawi. There are no guns in this film. The curved blade, the lawi ayam is called, or the kerambit. Why I wanted Ilham to actually kill in a specific way and why he uses a knife. That was part and parcel of his character. I wanted him to want to kill at close quarters, to almost feel the last breath of his victim, because killing is not easy. The story of Bunuhan with the three brothers has got to do with a father who actually took a second wife, right? So the first wife was exiled, and she's Mayong prima donna. And during her performance in Healing, she became a white crocodile. Buaya? Okay lah. Okay, I try. And yeah, and she's like a crocodile and she's 50 years old. And I'm like, wow, you know. And I said, yeah, why not? Abang Din ada cerita dengan I pasal dia pernah pergi Terengganu baru-baru ni dan dia tunjuk dia pergi stew penarik, and actually keluarga saya, mak bapak saya datang dari Terengganu, Kuala Terengganu, dan arwah nenek saya semua datang actually from this kampung called Kampung Payang. Kampung tu dah tak ada sebab dia telah dihanyutkan oleh ombak. So I said, yeah, why not? You know, it's something. I tanya my mother balik, cakap, mak boleh tak kalau berlakon cerita ni and it has got to do with our history semua. Kata, ya boleh. So okay lah, on lah. In that area also there was a lot of folklore, magic and the whole traditions which is really tied to the culture. Hence, why is it only men? To simplify it, it's the men who are destructive. At the end, that's why I introduced the whole mythology from the local folklore of the crocodile mother. She's been exiled in the wilderness. She comes back to heal the land. Bunuhan. He's a very good director and I have a lot of respect. Garang on the set, but off set dia tak garang, dia cool gila. You need to meluahkan perasaan you in a different way. Takut gemuruh dengan dekat depan kamera dengan depan ramai-ramai orang. Because kalau jadi peranggawati, you tak ada skrip semua. Tak payah nak pandang kamera all the time. Dengan dia, Syed. Dia sanggup buat apa saja untuk dia dapat benda yang dia nak tu. Mencabar bagi saya. Kena meredah lalang setinggi KLCC tu lah rasanya, dengan lintahnya, sungainya, dengan tepi pantai, air bergelora apa semua tu. Dan is a cool guy. He's so meticulous. There's the small details tau. Dia sendiri terlibat tau. Dia masuk, dia akan tunjuk aksi macam mana dan dia boleh proaktif. Kalau kita ada cadangan sendiri, dia akan terima, oh bagus, kita buat lagi. Dia seorang director yang kreatif. Selagi kita on track dengan karakter tu, dia tak ada masalah untuk lepaskan kita. Kalau saya tengok karakter ni dari satu sudut je, tapi Said akan ajar saya untuk tengok dari angle ni, macam mana connection
karakter ni dengan karakter ni. Sebagai aktor, saya memberi benda yang paling tepat untuk apa dia visualkan lah. Tapi dia sangat fun, dia sangat baik, dia sangat budiman. Saya appreciate colourful karakter saya. Saya suka eccentricity dia, brilliant idea yang dia ada. Above all, a good heart. Benda tu yang buat bagi ramai pelakon ataupun the whole team lebih connect dengan Din. Ada banyak benda yang kita tak pernah rasa as penonton filem Malaysia. Sajian yang Din bawa, ramai orang boleh teruja, boleh terhibur. So sudah semestinya saya harap filem ni berjaya. Dan semua orang, saya rasa the whole team memang harap semua orang datang tengok kan. Something untuk sajian mata, sajian telinga, sajian hati, sajian jiwa. Sehingga hari ini saya masih lagi berasa takut pada beliau kadang-kadang. Beliau adalah seorang yang detail, perfectionist, jujur dari segi kerja. Setiap kali sebelum saya masuk ke set, dia sendiri akan melihat keadaan diri saya, sama ada peluh saya cukup ataupun tidak, minyak di badan saya cukup ataupun tidak, macam mana keadaan rambut, walaupun 2-3 helai pergi ke kiri, dia sendiri akan stylizekan saya. Dia akan pastikan semua pelakon-pelakonnya masuk ke set seperti apa yang diminta oleh skrip. Tak ada yang pahit, semuanya manis. Walaupun tiap-tiap pagi saya terpaksa dibasahkan, terpaksa baring dekat air di dalam lecak-lecak. Takkan lupa sampai bila-bila. I hope that orang ramai akan menghargai filem ni and everyone will like this movie. Pada masyarakat kita tentang betapa pentingnya tanah asal-usul kita ni, betapa pentingnya hubungan kita sama manusia, betapa pentingnya hubungan kita dengan alam, yang bukan dengan alam kita saja kita kena jaga, alam yang satu lagi pun kita kena jaga juga. Dalam filem ni ada main peterinya, ada unsur-unsur mistiknya dengan Tomoy. This film will really make an impact here in Malaysia. The action in this is amazing and the storyline itself is different. Seronok saya dapat lepaskan apa yang kita nak buat dalam karakter. Bagi pelakon kita rasa macam puas hati bila kita dapat filem macam ni kan. Penonton dekat rumah sana, dekat di luar sana datang tengok sebab kita dah ada dah filem lain. Corak ni ini satu lagi corak filem yang kita jarang ada. Saya harap filem ni berjaya di Malaysia dan juga di luar. Abang aku Ilham. Dia bunuh orang. Adik aku Adil jago Tomoy. Banyak pergaduhan, banyak pembunuhan, ramai dikorban. Jika korang berani, jemputlah ke kampungku. Bunuhan.